A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, Tuan Haji yang bersama kita hari ini. Alhamdulillah hari ini 14 Ramadan 1442 Hijrah. Kita bersama lagi dalam rancangan Ramadan on the Globe. Setiap hari Ramadan pada pukul 6 petang. Pada hari ini pada petang ini siapa tetamu kita, Tuan Haji? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh cepat masa berlalu. Apa kita dah masuk hari yang ke-14. Alhamdulillah, kita bersama-sama sekali lagi dalam program Ramadan on the Globe. Pada petang ini, tetamu saya sepatutnya ialah Ustaz Muhammad Tauhid dari Mekah. Sepatutnya kita secara langsung dengan orang daripada Mekah, tapi oleh kerana sebab-sebab tertentu nampaknya kita tidak dapat bersama beliau pada petang ini. Mungkin saya cuba uruskan pada hari yang lain lah, sekiranya boleh lah. Jadi hari ini kita tidak ada tetamu lah untuk kita mendengar perkongsian mereka daripada mana mereka yang berada. Jadi hari ini kita sembang-sembang sikit lah, insyaAllah. InsyaAllah. Baik Tuan Haji, walaupun tak ada tetamu, insyaAllah sembang-sembang petang kita dalam Ramadan on the Globe ni insyaAllah bermanfaat dan juga ada isi dia lah. Jadi saya ada beberapa persoalan, beberapa pertanyaan yang nak diajukan kepada Tuan Haji. Baiklah, kita mulakan sesi perbincangan kita ataupun borak santai kita petang ni. Baik Tuan Haji, daripada beberapa perkongsian lah, macam minggu lepas kita ada, boleh kata penuh lah perkongsian. Setiap petang kita ada tetamu-tetamu daripada berbagai negara di seluruh dunia. Jadi daripada perkongsian-perkongsian yang sebelum ni, kita dengar ada negara yang berpuasa sehingga 20 jam. Ada negara yang berpuasa sehingga kurang daripada tersebut. Macam kita Malaysia mungkin tak sampai 20 jam. Jadi apa pandangan Tuan Haji tentang perbezaan waktu puasa di seluruh dunia? Okey, apa ni, kalau kita tengok dari segi perbezaan-perbezaan ini nampak macam tidak adil lah kan. Ada negara yang puasa mungkin sampai 20 jam dan saya pun sendiri pernah berpengalaman berpuasa hampir 20 jam masa saya belajar dulu di UK. Kami berbuka dari lebih kurang pukul 9 malam dan kita habis sahur pukul 2 pagi. Masya Allah. Mana masuk subuh pukul 2 pagi. Jadi lepas tu kita berpuasa dan musim tu musim panas. Jadi perbezaan-perbezaan ini adalah oleh kerana perbezaan locality. Negara tersebut berada di atas permukaan bumi lah. Jadi kalau kita di negara-negara yang bersekitar di garisan khatulistiwa, masanya lebih kurang sama lah. Tapi kalau yang ada di utara, yang ke selatan, yang mana mempunyai perbezaan waktu yang ketara dan juga dia berada 4 musim, dia ada kadang masa malamnya pendek, ada masa siangnya pendek dan sebaliknya. Jadi kalau kena pada kita berpuasa pada masa bulan-bulan di mana mataharinya siangnya panjang, maka lamalah berpuasa. Dan sekiranya kita berpuasa di masa-masa yang katanya siang tu pendek, maka pendeklah. Tapi daripada pengalaman saya lah, walaupun puasa tu panjang, masa yang panjang, tapi kita tidaklah terasa kepenatan tu. Maknanya tidak ada masalah besar untuk berpuasa. Tidak ada kata sampai rasa nak macam lembik, macam tak bermain, tak ada. Lebih kurang sama je. Jadi tidak ada ketidakadilan di situ. Jadi tidak ada masalah. Orang kadang-kadang kita sini pun ada hari-hari yang kita rasa lapar kan. Ada hari-hari kita rasa okey je. Dia bergantung lah. Jadi
perbezaan waktu puasa pendek dan panjang tu tidaklah memberikan apa-apa impak yang besar lah bagi saya lah untuk seseorang tu berpuasa. Mungkin kita dengar sedikit YouTube yang saya dapat carikan perbezaan-perbezaan waktu di dunia ini. Silakan. Okay. You ever wondered which cities fast the most amount of hours and which ones the least? We used prayer timings in major cities to calculate the intervals between Fajr and on the expected first day of Ramadan, April 13th, 2021. For example, Murmansk, Russia, has just over 6 hours of darkness before the sun rises again at 2:43 a.m., which means that the fasting hours are almost 18 hours. They will end their fast at 8:38 p.m., while the city of Ushuaia in Argentina has the shortest fasting time in the world, 12 hours and 23 minutes to be exact. The sun rises at 6:23 a.m. and sets by 6:46 p.m. Santiago in Chile also has a comfortable fasting time of 12 hours and 41 minutes. Those fasting in Riyadh can also take advantage of a shorter fasting day. Fajr is at 4:12 a.m. and Maghrib is at 6:14 a.m., which means that people in this city of Saudi Arabia will be fasting for approximately 14 hours and 2 minutes. Dubai will be fasting for 14 hours and 5 minutes on the first day of Ramadan. The first Fajr will take place at 4:39 a.m. and Maghrib will be at 6:44 p.m. Those fasting in Kerala may feel like they have a longer fast, as their Maghrib is slightly later in the day than the UAE. They're ending their fast at 7 p.m. and starting their fast at 5:05 a.m., which means they'll be fasting the exact same hours as the UAE at 14 hours and 5 minutes. Egyptians, on the other hand, will end their fast earlier at 6:22 p.m. Technically, their fasting hours are longer than in the UAE at 14 hours and 22 minutes because their Fajr is also slightly earlier. In countries where the sunset and the sunrise are too close or are indistinguishable, fatwas have been issued to allow Muslims to follow the timings of the closest city that has distinguishable day and night timings. If Ramadan were to take place in June, people in Sweden, for example, would be observing a midnight sun phenomenon, which would make it nearly impossible for Muslims to fast there. For more information about Ramadan fasting hours, click the link below or log on to gulfnews.com. Okey, Tuan Haji. Ya. Teruskan dengan video seterusnya ke? Ya. Sorry? Teruskan. Okey. Now we are getting ready for the iftar, as you can see. We're just now waiting for the iftar call. Good night from the city that never sleeps, Mecca. Imagine this, more than 2 million people, one spot, one night. I feel so alive. It's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. Ini kita menceritakan tentang
Ramadan di seluruh pelosok dunia. InsyaAllah kita akan tengok berbagai perbezaan di antara negara-negara yang kita akan tunjuk, insyaAllah. Love is everywhere. So much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran. I feel it inside me, strengthening my iman. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. I just love the way you make me feel. Every time you come around, you breathe life into my soul. And I promise that I'll try throughout the year to keep your spirit alive. In my heart it never dies. Oh, Ramadan. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. ليتك دوما قريب. You lift me up high, you spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive, it's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. Love is everywhere. So much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran. I feel it inside me, strengthening my iman. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك
دوما قريب. I just love the way you make me feel. Every time you come around, you breathe life into my soul, and I promise that I'll try throughout the year to keep your spirit alive in my heart. Jadi alhamdulillah kita melihat serba sedikit cara sambutan Ramadan di berbagai negara yang telah ditunjuk dalam video tu. Jadi dari segi ritual amalan-amalan ibadah kita nampak tidak ada perbezaan besar lah. Biasanya bermula dengan iftar dan biasanya ada majlis-majlis berbuka di masjid-masjid dan sebagainya, dan diikuti dengan tarawih dan sebagainya. Jadi amalan-amalan segi ritual tu tidak ada perbezaan sangat. Yang banyak perbezaan lah cara penyediaan makanan, contohnya cara penyediaan menyambut Ramadan. Kita lihat macam di Gaza yang kita telah dikongsi pada Sabtu lepas, di mana datangnya Ramadan, mereka menghiasi rumah-rumah mereka dengan lampu-lampu di sepanjang jalan. Jadi cukup meriah sekali di Gaza. Walaupun mereka dalam keadaan daif, dalam serba kekurangan, tapi mereka sempat juga menyediakan perhiasan-perhiasan di rumah masing-masing. Dan kita lihat juga bagaimana mereka di waktu sahur, mereka mengejutkan jiran-jiran di waktu sahur dengan memainkan rebana. Dan ini ada satu tradisi yang telah diamal turun-turun mengikut Dr. Ziyad ni daripada zaman Utsmaniyah lagi. Dan saya pun pernah tengok di Turki dan sebagainya, amalan-amalan masih dilaksanakan. Mungkin walaupun tidak keseluruhannya, tapi banyak diamalkan. Dan kita lihat kalau macam tradisi kita ni di Malaysia ni, tradisi kita bazar Ramadan lah. Maknanya tibanya bulan Ramadan tak jemu-jemu. Orang sanggup berbelanja di bulan Ramadan ni dengan membeli berbagai baju ibadah dan kadang-kadang sampai pembaziran. Dan kalau kita ada tazkirah dan sebagainya untuk mengingatkan, pasti tidak kurang berkesan, kerana selagi bazar Ramadan ada, selagi itulah orang tak borong. Dia nafsu makan tu, masa bila pergi kedai tu seronok nak makan semua. Bila sampai ke rumah dia tak habis. Jadi kita tengoklah. Jadi kita tengoklah itu bagaimana perbezaan-perbezaan adat dan tradisi itu kadang-kadang dicampuri dengan ibadah-ibadah yang kadang-kala tradisi ini juga memberi kesan terhadap ibadah lah. Kalau makan dah kenyang sangat tu, ibadahnya penat lah, tak cukup tenaga kan, ngantuk dan sebagainya. Jadi itu yang kita nampak kalau kita hari ini kita berpada-pada lah dalam kita dari segi sambutan tu, tapi kita lebih kepada perkara yang mencari keridhaan Allah SWT. Tepat sekali bos. Saya berminat bila bos sebut dekat Malaysia ni, tradisi yang ada dalam bulan puasa ni adalah bila kita membazir. dah jadi macam kita punya tradisi pula membazir kan. Jadi sebenarnya bos, Tuan Haji, dekat tempat-tempat lain pun saya pernahlah nampak ada satu tradisi, contohnya dekat negara Arab, bila makan ramai-ramai, dia makan dalam talam semua tu, Tuan Haji. Dia ada satu tradisi yang mana dia tak boleh tinggalkan talam dia tu licin. Dia kena tinggalkan sikit makanan dia lebih. Kalau licin tu kata orang akan hina lah, dia kata, oh kau ni makan lapar sangat lah, menteka darah sangat lah katanya. Lapar sangat lah kata. Tak boleh, dia tradisi dia tak boleh makan licin. Ni ada satu tempat lah di negara Arab tradisi dia. Jadi ini sebenarnya kenapa kita nak
kenapa sampai macam tu sekali, sedangkan ada orang yang sanggup kutip nasi atau sampah apa semua, sisa-sisa makanan untuk kenyangkan perut. Baik tu Haji, soalan kita, soalan apa ni terakhir, tazkirah ataupun peringatan daripada Tuan Haji sendiri, sebenarnya kita ni dah masuk pertengahan bulan Ramadan. Apa peringatan Tuan Haji kepada semua, kepada saya sendiri dan juga kepada pendengar-pendengar kita lah, insyaAllah. Okey, apa ni, saya suka berpesan kepada diri, terutamanya kepada diri saya sendiri, tentang hakikat dan apa sebenarnya itu Ramadan bagi kita sebenarnya. Kalau kita tengok, Ramadan itu sepatutnya mengurangkan makan, mengurangkan minum, mengurangkan tidur, tapi membanyakkan ibadah, membanyakkan sedekah, membanyakkan kerja-kerja amal. Dia terbalik. Kita kurangkan untuk kepentingan-kepentingan diri itu dan kita lebih membanyakkan diri kita untuk mengejar kerajaan Allah SWT. Itu yang paling besar lah, yang patutnya yang kita utamakan dalam bulan puasa. Memperbanyakkan membaca Al-Quran, memperbanyakkan tazkirah, memperbanyakkan solat. Jadi itu yang kita kena semakin banyak, semakin akhirnya puasa ni semakin banyak kita tambah. Kalau kita kata kita nak puasa tahun ni berbeza dan lebih baik daripada tahun yang lepas, mestilah ada perancangan yang kita buat untuk memastikan puasa kita itu lebih baik. Jangan kalau kita kata tahun lepas kita habis khatam satu Quran, tahun ni pun kita target macam tu juga. Patutnya kalau kita boleh target, kita baca sedikit tafsir, bertadabbur dan sebagainya. Ada kerja-kerja tambahan yang kita buat, amal-amal tambahan. Kalau kita tahun lepas kita sedekah RM100, kita cuba tingkatkan sedekah kita supaya lebih banyak, insya-Allah. Dan dengan ini kita harap kita pencapaian hasil pada Ramadan itu takwa kepada Allah tu akan lebih sempurna, lebih tercapai, insya-Allah. Jadi kita janganlah kita mengambil puasa ni macam biasa-biasa saja. Kita kata puasa tak ada hal lagi puasa. Memang sekarang ni budak darjah 1 pun boleh puasa kan. Tak ada beza. Kalau budak darjah 1 pun sekarang ni dah kuat, boleh puasa macam kita dah. Jadi bahkan mereka lebih cergas lagi. Boleh berlari. Kita orang tua mungkin tak boleh berlari dah makan bila puasa kan. Tapi jadi apa perbezaan puasa kita dengan puasa anak-anak tu? Dan orang yang bukan Islam pun ada yang berpuasa. Jadi apa bezanya puasa kita dengan puasa mereka? Jadi kenalah ada perbezaan supaya kita dapat mencapai keadaan takwa tu. Dan sebenarnya kita akan masuk orang kata separuh akhir yang kedua ni. Kalau main bola, kalau kita orang kata kalau tengah seri lagi ataupun tengah kalah, ni masalah kita kena pulun supaya kita boleh menang kan. Jadi kalau kita puasa pun sama lah. Kalau kita rasa separuh puasa kita ni mungkin kita kata kita banyak kekurangan, puasa kita tarawih ada yang kita kurang, ada yang tertinggal dan sebagainya oleh kerana sebab tertentu, maka pastikan kita kita punya time, masa kita dan juga tenaga kita tumpukan supaya kita dapat melaksanakan amal-amal yang lebih baik dalam separuh akhir yang kedua ni supaya kita boleh menang. Jadi kalau kita main bola nak menang, kalau kita Ramadan pun kita kena menang dan cemerlang, insya-Allah. Jadi tambahan pula kita ada last 10 days Ramadan yang mana kita sebagai sunnah kita digalakkan beriktikaf. Mungkin pada kali ini kita tidak boleh beriktikaf di masjid, tapi kita boleh juga beriktikaf di rumah, insya-Allah. Jadi kita sama-samalah berdoa dan berusaha untuk kita dapat mencapai tingkat takwa tu kepada Allah Subhanahu tu dengan Ramadan kita pada tahun ini. Rasa itu sajalah yang saya nak kongsi bersama-sama pada program pada petang ini. InsyaAllah tetamu kita esok ialah daripada Mesir, Tanah Anbiya. Mana
kisah Nabi Yusuf dan sebagainya. Inilah negara yang kita akan bersama-sama dengan wakil kita esok, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, baik Tuan Haji. Terima kasih atas masa untuk petang ni. Alhamdulillah. Dan kepada penonton kita, pendengar yang mungkin tengah balik kerja ke ataupun tengah tunggu sambil-sambil tengah masak ke, boleh join. Jomlah join, share-share di kita punya live. Dekat ruangan komen pun saya perasan ada yang komen kat sini. Daripada Muhammad Khairul Anwar kata Assalamualaikum semua, selamat buka puasa. Okay, selamat berpuasa Muhammad Khairul Anwar. Jemputlah join lagi untuk esok dan seterusnya kita boleh berinteraksi dengan sahabat-sahabat kita daripada seluruh dunia, insya-Allah. Dan kita merebut pahala lah dalam kita memperingati satu sama lain dengan tazkirah dan meluaskan pandangan hidup kita, insya-Allah. Baik, saya rasa untuk petang ini itu sahaja Tuan Haji. InsyaAllah kita jumpa lagi esok dan seterusnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.